Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Ustazah harap semua dah bersedia untuk belajar. Seperti biasa, Ustazah selalu bagi ingat sebelum 2.30 ya. Sebelum 2.30 pastikan dah selesai makan minum ya, dah selesai solat zuhur dah selesai ambil wuduk. Jadi pukul 2.30 dah bersedia dengan doa untuk memulakan pembelajaran. Baiklah, hari ini kita terus lagi bahagian zakat. Bila sebut bahagian zakat, murid-murid Ustazah dah bagi tahu dah minggu lepas ya. Zakat adalah rukun Islam yang kelima, rukun Islam yang keempat, yang wajib kita sempurnakan. Baiklah, zakat terbagi kepada dua. Minggu lepas kita dah belajar. Satu namanya zakat fitrah atau dipanggil zakat badan. Yang kedua, ini namanya zakat harta. Jadi hari ini kita nak belajar zakat harta. Ya. Okey. Tengok, kita teruskan pembelajaran kita zakat harta. Zakat harta tajuk kita pada hari ini ya. Tengok dulu apa-apa pelajaran memang kena tengok pengertian. Apa maksud pengertian? Erti dia dulu kena tahu. Apa erti zakat harta? Mari kita tengok sama-sama ya. Okey ya. Zakat harta mengeluarkan harta tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Baiklah, apa maksud dia mengeluarkan harta tertentu? Maksudnya ni, harta kita ni, mungkin harta kita tu emas, mungkin harta kita tu perniagaan, mungkin harta kita tu binatang ternakan, mungkin harta kita tu buah-buahan, mungkin harta kita tu galian. Jadi ini maksud dia, harta tertentu. Jika kita ada harta, kita berniaga, ada kedai kain. Contoh, kedai kain kita ada 7 tempat. Di Labuan, di Putatan, di KK, di Johor, di Melaka. Contoh ya, nampak? Inilah ni harta tertentu ni kita kena keluarkan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Ada golongan tu, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Lepas ni kita akan jumpa muka surat seterusnya ya. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Syarat-syarat yang tertentu, ini maksud dia. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Bukan semua orang boleh dapat ya. Ada syarat-syarat dia. Baiklah, kita tengok balik. Yang ini kena hafal lah ya. Kena hafal ya. Ikut Ustazah sama-sama apa pengertian zakat harta. Mengeluarkan harta tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Cari jalan untuk hafal ya. Kena latih diri maksud latih diri tu dah hafal, dah baca lancar dah. Okey, lancar dah. Okey, tulis balik semula. Sebab nak periksa kena tulis. Kalau tak tertulis, boleh hafal tak dapat tulis, tak ada dapat markah. Sayang kan? Rugi Okey. Baiklah, seterusnya harta yang wajib dikeluarkan zakat. Apa dia harta yang wajib dikeluarkan zakat? 1, emas, perak dan mata wang. 2, perniagaan. 3, binatang ternakan. Ni binatang ternakan kita, kalau kita kat Malaysia ni, kambing, lembu, kerbau. Itu maksud binatang ternakan ya. Okey. Yang keempat, buahan dan bijian. Yang kelima, harta galian.
tanaman jahiliah, yang ini rikas. Rikas tu maksudnya terjumpa harta yang ditanam di dalam tanah. Dulu-dulu kan, dulu-dulu orang simpan harta banyak dalam tanah ya. Jadi inilah maksudnya rikas ni terjumpa. Terjumpa harta ni kena keluarkan zakat. Kena keluarkan zakat ya. Yang terjumpa ni. Okey, ni kena hafal lah ya. Harta yang wajib dikeluarkan zakat. Ni kena hafal ya. Tu saya kata tadi. Baca kasih lancar. Baca lancar sudah? Okey, sudah. Ambil pensel, tulis balik semula. InsyaAllah. Siapa yang bersungguh-sungguh, Allah tolong dia. Baiklah, seterusnya syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Harta tu tadi ni kita cerita pasal harta kan. Pertama orang Islam, bukan orang kafir, merdeka, bukan hamba, cukup nisaf, ini sukatan dia ya. Lepas tu cukup haul, ini tempoh dia, ada tempoh dia tu ya. Kalau macam binatang ternakan ni ya, tempoh yang dikatakan dia wajib keluarkan zakat, binatang ternakan dia setahun. Setahun dia, contoh dia pelihara kambing 1 tahun, lebih daripada 40 ekor, lebih 40 ekor, dia baru wajib mengeluarkan zakat. Lebih 40 ekor, setahun dia pelihara, lebih 40 ekor, dia boleh mengeluarkan zakat. Yang kelima, sempurna milik. Apa maksud sempurna milik? Maksudnya memang harta tu dia punya sendiri. Contoh perniagaan memang dia punya sendiri, dia bukannya berkongsi. Ni binatang ternakan dia tidak berkongsi, itu maksudnya sempurna milik. Dia punya satu orang. Bukannya dia berkongsi ni tanam-tanaman ni pun dia tidak berkongsi, memang semua kebun tu dia punya seorang. Ni maksudnya sempurna milik, dia bukan berkongsi ya. Jadi syarat wajib zakat ni juga kena hafal. Memang pelajaran ni kena hafal. Ingat Nabi dulu dapat pelajaran semua terus hafal. Nabi dapat hafal terus pelajaran ni. Jadi kena hafal lah ya. Memang kena hafal. Jadi dia akan keluar periksa ni nanti. Zakat harta. Zakat harta. Dia punya pengertian dia. Apa ni? Syarat wajib zakat tu. Jadi kena hafalkan ya. Okey, seterusnya muka surat yang ke-6. Golongan yang berhak menerima zakat. Ni pun keluar periksa ni siapa kata dia? Golongan yang berhak menerima zakat. Asnaf zakat ada 8. Asnaf zakat ada 8. Apa maksud asnaf? Asnaf tu adalah penerima. Penerima. Asnaf tu maksudnya apa? Penerima. Penerima zakat ada 8 orang. Siapa dia? Siapa dia? Fakir, miskin, amil, mu'allaf. Jadi kena tahulah dia. Apa yang dimaksudkan dengan fakir. Kita tengok beza dia. Fakir macam mana, miskin macam mana. Tengok. Mereka yang tidak berharta. Siapa dia fakir? Siapa dia fakir? Mereka yang tidak berharta. Siapa dia fakir? Mereka yang tidak berharta. Kalau miskin, mereka yang mempunyai harta. Mempunyai harta tetapi sekadar dapat menampung separuh. Atau lebih. Itu miskin. Kalau fakir, mereka yang tidak berharta. Sebab nanti dalam periksa dia tanya, apa maksud fakir? Apa maksud miskin? Apa maksud fakir? Mereka yang tidak berharta. Apa maksud fakir? Mereka yang tidak berharta. Ya.
tiada mata pencarian, atau mempunyai hasil pendapatan yang tidak sampai separuh keperluan asas. Sikit betul lah duit dia ni ya. Berbeza dengan miskin. Berbeza dengan miskin. Bila cakap miskin ni, itulah kan kamu nampak tak? Kamu dapat beasiswa, kamu punya label miskin. Ada label dia fakir, ada label dia miskin. Ada kat sini lah ni. Kalau miskin ni kan, contoh gaji bapak kamu 5,000. Adik-beradik kamu 10 orang. Lepas tu mak ayah tanggung lagi. Atuk kamu sebelah mak, atuk kamu sebelah bapak. Dah 14 orang. Campur lagi mak ayah kamu 16 orang. Itulah kamu layak menerima bantuan tu. Sebab termasuk kumpulan ini. Gaji tu tak mencukupi sebab menanggung anak yang ramai dan menanggung ibu bapa lagi. Jadi ramai tu. Dia masuk kumpulan miskin, bukan tak bekerja. Duit tu tak cukup. Nak menampung sara hidup sehari perlu 100 sehari perlu RM150, tapi gajinya RM100, maknanya kurang RM50 kan. Itulah kamu nampak kamu dapat bantuan Baitul Mal kan. Okey, cuba tengok sini apa maksud miskin. Mereka yang mempunyai harta tetapi sekadar dapat menampung separuh atau lebih keperluan semasa bagi diri dan tanggungannya. Tengok pula amil. Siapa dia amil? Siapa dia amil? Pemungut zakat. Siapa dia amil? Pemungut zakat. Perasan tak kamu? Bila bulan puasa, mak ayah pergi bayar zakat dekat imam. Imam lah tu namanya amil ya. Amil dia pemungut zakat ya. Yang ditauliahkan oleh pemerintah. Ditauliah ni dilantik amil tu dilantik Okey, kena ingat dia nanti dia soal tu. Apa maksud amil? Ingat ya. Ingat terus Siapa dia amil? Siapa dia amil? Okey, selesai dengar. Siapa dia amil? Ada kawan kamu dapat jawab pemungut zakat. Apa dia? Pemungut zakat yang ditauliahkan. Yang ditauliahkan oleh pemerintah. Okey, bagus. Terus dia mu'allaf. Ini senang orang nak ingat. Siapa dia mu'allaf? Nanti ada keluar peperiksaan ni kena hafal ya. Siapa dia mu'allaf? Saya dengar. Ada yang pandai sudah Mu'allaf apa dia? Mereka yang baru memeluk Islam. Okey. Bagus sangat. Saya dengar dah pandai dah Belum belajar dah pandai. Masya Allah. Sambung lagi golongan yang berhak menerima zakat ya. Siapa lagi yang dapat ni? Hamba. Hamba. Siapa dia hamba? Siapa dia hamba? Oh, mereka yang diberi peluang oleh tuannya. Diberi peluang oleh tuannya untuk apa? Menebus diri. Menebus. Tahu menebus? Menebus diri. Tetapi tiada berkemampuan. Dia ni hamba. Tuannya nak bebaskan dia, nak merdekakan dia. Tapi dia tidak ada duit nak bayar. Jadi dia ni berhak menerima zakat. Okey, ingat hamba. Okey, seterusnya yang keenam, mereka yang berhutang. Mereka yang berhutang. Apa maksud dia ni? Apa maksud mereka yang berhutang? Boleh menerima zakat. Dengar.
penanggung hutang yang menepati syarat seperti berhutang untuk kepentingan umum, untuk kepentingan umum, maksudnya bukan peribadi, bukan peribadi ni umum, tetapi tidak mampu melunaskannya, tak mampu nak bayar hutang tu. Dia berhutang ni bukan peribadi, bukan untuk kepentingan peribadi. Itulah maksud mereka yang berhutang, bukan hutang peribadi, bukan untuk kepentingan individu. Contoh. Kalau peribadi tu kereta, tu tak boleh lah ini untuk umum, bukan untuk peribadi. Okey. Yang ketujuh, fi sabilillah. Ikut fi sabilillah. Ni orang yang fi sabilillah. Siapa tahu apa dia fi sabilillah? Fisabilillah ni mereka berjuang atau berjihad demi kepentingan menegakkan Islam. Ni mereka ni berhak menerima zakat. Okey, yang seterusnya yang ke-8, Ibnus Sabil. Ibnus Sabil. Ibnus Sabil. Siapa dia Ibnus Sabil? Mereka yang kehabisan belanja untuk meneruskan perjalanan yang bertujuan baik. Yang ini ni contohlah contohnya dia pergi ke KK, tiba-tiba dompetnya tercicir, contoh contohnya dia dalam perjalanan yang baik lah tujuan yang baik tercicir, dah tak adalah duit ni kan, dekat masa ni lah ni, dekat sini lah maksudnya dia berhak menerima, dia berhak menerima zakat sebab dia termasuk kumpulan apa? Termasuk kumpulan Ibnus Sabil, mereka yang apa? Kehabisan belanja untuk meneruskan perjalanan yang bertujuan baik. Satu kerana habis dia tak sangka lah dia target duduk sana 3 hari, tak selesai masalah, dia terpaksa duduk 2 minggu, ada halangan kan, habis duit. Ataupun itulah tadi yang saya kata, tiba-tiba duit dia tercicir, tak tahu kat mana, dia ni pun boleh masuk kumpulan ini. Okey, kena hafal ni ada 8 ni golongan yang berhak menerima zakat ni, kena hafal Okey, yang seterusnya hikmah zakat. Hikmah. Apa hikmah zakat? Tengok hikmah zakat. Menyucikan harta benda. Menyucikan harta benda. Mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Menjauhi sifat hasad dengki. Menjauhi sifat hasad dengki. Menjauhi sifat bakhil. Menjauhi sifat bakhil. Hikmah. Hikmah kita mengeluarkan zakat, terhindar kita daripada sikap-sikap ini. Menjauhi kita daripada sifat bakhil. Hikmah, kelebihan kita mengeluarkan zakat. Hikmah kita mengeluarkan zakat, menjauhi sifat dengki. Tak ada sikap tu, perasaan tu tidak ada dalam hati kita. Sebab apa? Sebab kita menjadi ahli, orang yang mengeluarkan zakat. Mensyukuri nikmat Allah, itulah hikmah dia. Hikmah kita mengeluarkan zakat, kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Apa maksud kita bersyukur? Gaji kita 10,000, bukan 10,000 tu kita guna seorang, tidak. Dia ada hak-hak yang boleh menerima untuk diri kita, untuk ibu bapa kita, untuk anak-anak kita, dan untuk inilah orang-orang yang perlu menerima zakat ni. Begitu maksudnya, syukur nikmat Allah, maksudnya gaji dia 10,000, bukan dia guna seorang, dia tahu melalui Allah gaji dia 10,000, tapi bukan hak dia
sendiri. Itu hikmah dia. Menyucikan harta benda. Sebab lepas kita berzakat, kita rasa seronok tau. Sebab apa? Guru Ustazah ada pesan. Bila kita berdoa sekarang, Ya Allah, berkat aku mengeluarkan zakat tadi. Apa hajat kamu? Apa hajat kamu tadi? Allah akan kabulkan berkat kamu mengeluarkan zakat tu tadi. Masya Allah. Jadi hikmah ni kan, kenalah dihafal kenalah diingatkan hikmah dia tu sebab dia akan keluar periksa. Baiklah, yang baik datang daripada Allah, yang silap Ustazah minta ampun dan maaf. Jadi Ustazah ingat tolong hafalkan pelajaran. Nanti Ustazah bagi tahu mana yang perlu dihantarkan dengan Ustazah. Tapi semua pelajaran mesti hafal. Yang Ustazah dah ajar ni kan, kena hafal. Kena hafal. Tapi cuma Ustazah minta nanti ada beberapa sajalah yang untuk dihantar suara dengan Ustazah Yang lain tu mesti hafal. InsyaAllah. Kalau nak cemerlang lah.